Assalamualaikum and hai, saya Nurfatin Alia binti Ahmad Nazrim. Dan saya, Nofara Eliana binti Ahmad Zamzidi. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu semasa dalam matematik. Pengenalan. Seorang insan telah mula belajar sejak lahir. Bayi yang baru lahir mewarisi pelbagai bentuk gerakan pantulan, misalnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya. Bayi terus menghisap objek tersebut tanpa diajar. Hal ini bererti wujud satu atau cara genetik semula jadi dalam diri bayi. Sehari demi sehari, maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikanya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi orang dewasa. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecahkan menjadi pengetahuan dan perkembangan kognitif. Mengikut Muhammad Daud Hamzah, kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan harian tertentu. Antara aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi awal matematik. Yang pertama, padanan. Kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. Yang kedua, penjenisan. Kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. Yang ketiga, raguan. Kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. Pengertian matematik. Matematik adalah alat yang penting dalam kehidupan seharian manusia sejagat. Pada abad ke-21 ini, kita perlu memastikan semua pelajar mempunyai peluang untuk membina kebolehan, kecekapan matematik dan mengembangkan pembelajaran. Matematik telah dinamakan sebagai permaisuri bagi sains oleh seseorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan pengiraan sahaja. Malah ramai tidak tahu matematik memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seharian kita. Kemudian kita masuk kepada isu semasa, gaya pengajaran guru. Kebanyakan murid hilang tumpuan atau minat dalam mata pelajaran matematik adalah disebabkan gaya pengajaran guru yang tradisional, di mana tidak langsung menggunakan bahan bantuan mengajar di dalam penyampaian ilmu. Bagi generasi abad ke-21 ataupun generasi Z, mereka lebih berminat dengan alat-alat teknologi atau tayangan sesuatu video di dalam kelas. Mereka juga memerlukan pemahaman sesuatu perkara dari pelbagai perspektif serta cara pemikiran dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pelbagai kemahiran yang perlu dikuasai oleh generasi sekarang untuk memastikan mereka dapat berjaya dalam zaman yang pesat berubah ini. Sebagai seorang guru yang profesional, gaya pengajaran tidak boleh lagi hanya menyuruh murid menghafal melalui latihan-latihan tubi, malah harus dipelbagaikan dengan menerapkan elemen merentasi kurikulum atau menggunakan bahan bantu mengajar. Seorang guru perlu menyesuaikan diri dan memahami kehendak generasi sekarang agar pembelajaran yang berkesan dapat dicapai. Sebelum PDPC dijalankan, guru perlu merancang alat bantu mengajar dan aktiviti pembelajaran dalam abad ke-21. Hal ini kerana dapat menarik minat pelajar dan meningkatkan prestasi mereka. Guru hanya berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing anak murid untuk menguasai sesuatu konsep atau menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, penambahbaikan. Guru perlu lebih kreatif dalam merancang pengajaran dan sentiasa menggalakkan pelajar mencuba sesuatu yang baru agar diri pelajar sentiasa ingin maju ke hadapan. Selain itu, guru boleh menyediakan bahan bantuan mengajar untuk pelajar lebih seronok belajar. Selain itu, pelajar memerlukan aktiviti pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Impak terhadap kanak-kanak. Tujuan kaedah atau teknik permainan dipilih dalam proses pengajaran. Hal ini untuk menimbulkan keseronokan dan hiburan di samping merangsang murid mempelajari sesuatu kemahiran matematik dengan cara aktif dan tidak formal. Kaedah ini membantu perkembangan fizikal, sosioekonomi dan mental di mana murid juga dapat meningkatkan kekuatan dan ketangkasan di samping dapat berinteraksi serta mempelajari nilai sosial yang positif seperti bertolak ansur, bertimbang rasa, jujur dan sebagainya. Kesan keseronokan bermain dapat mempercepatkan proses pembelajaran murid. Selain daripada itu,
Permainan matematik boleh dijadikan pilihan dalam kaedah atau teknik pengajaran guru. Ada masanya mata pelajaran matematik sukar oleh murid. Keadaan ini wujud apabila guru gagal memilih kaedah atau teknik pengajaran yang menarik dan tidak dapat menarik minat murid. Teknik pengajaran boleh dipelbagaikan melalui pelbagai kaedah, termasuklah dengan kaedah permainan matematik. Cadangan mengatasi masalah. Dicadangkan pelbagai alternatif yang melibatkan semua pihak termasuklah guru besar, guru penolong kanan dan guru-guru mata pelajaran. Tidak cukup dengan itu, pelibatan agensi luar serta individu yang arif dan pakar juga dilibatkan bersama bagi memastikan sebuah kesedaran tentang kepentingan penggunaan permainan matematik sebagai bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menjadi kenyataan. Halangan-halangan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, halangan teknologi. Yang kedua, halangan pihak sekolah. Yang ketiga, halangan kreativiti guru. Yang keempat, halangan personaliti. Yang kelima, halangan masa. Dan akhir sekali adalah halangan ibu bapa. Secara keseluruhannya, pelbagai pihak berperanan penting dalam menghadapi isu-isu yang wujud dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pihak-pihak yang terlibat hendaklah bekerjasama bagai awal dengan tebing dalam menangani setiap isu yang timbul agar sistem pendidikan yang berkesan dapat diwujudkan di sekolah. Sekian, terima kasih.